Ya, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okay, boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh pun. Alright, okay. So, sekarang ada 75 orang. Okay, sepatutnya yang ada dekat dalam ni kalau ikut group Telegram ada 118 orang. Okay, 118, 119 orang. Okay, so kepada Ada yang tak ada kawan... dalam grup. Okay, ada yang tak ada dekat dalam group. Okay, suppose kena ni lah panggil kawan-kawan tu suruh join taklimat pada petang ni. Okay, dia memang ada rakaman tapi dia lagi bagus kalau dengar secara live Yang rakaman tu tak tahu bila you all akan dengar. Okay, dan kalau boleh dengar sendiri jangan wakilkan kawan. Okay, so sekarang tepat 2:31 petang. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan taklimat pelaksanaan projek 1 pada petang ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang berada di dalam Teams pada petang ini adalah pelajar-pelajar yang mendaftar untuk DJJ 40182 projek 1 untuk sesi 1 2022-2023. Okey. Daripada hasil saya mendaftarkan pelajar-pelajar, okey, ada a few students yang masih belum lagi mendaftar dekat iDaftar di SPMP. Okey. Jadi minta tolong segerakan kepada yang belum. Kepada yang sudah, terima kasih banyak saya ucapkan. Okey. Okey, kita tengok untuk pelaksanaan projek 1 DJJ 40182. Sebelum kamu semua boleh melaksanakan projek 1, kamu kena fahamlah apakah yang terkandung di dalam DJJ 40182 projek 1. Okey. So kita lihat, kenapa saya perlu terangkan berkenaan dengan PLO, berkenaan dengan assessment, berkenaan buku log, kerana ketiga-tiga ini adalah yang selalu diaudit ketika proses akreditasi ETAC, ETAC. Okey, jadi pelajar-pelajar kena maklum dan faham berkenaan dengan hal ini. Okey, kita mulakan dengan PLO. PLO ni adalah program learning outcome, iaitu selepas saja kamu tamat program DKM, DMB, DTP atau DEM, apa yang kamu akan capai. Okey. So kita tengok apa yang ada dekat dalam PLO ni. Okey. Sekejap Okey, kita tengok apa? Okey, program learning outcome. Okey, untuk DJJ 40182 ada 3 PLO, iaitu PLO 2, PLO 7 dan PLO 11. Okey. So, apa yang terkandung dekat dalam PLO 2? Identify and analyze well-defined engineering problem, reaching substantiated conclusions using codified methods of analysis specific to their field of activity. So kalau lihat dekat sini, identify and analyze well-defined engineering problems. So salah satu daripada aspek final year project adalah kamu dapat menyelesaikan ataupun kamu dapat mengenal pasti masalah-masalah yang berkaitan dengan kejuruteraan. Itu yang pertama, PLO 2. Kemudian untuk PLO 7, understand and evaluate the sustainability and impact of engineering technician work in the solution of well-defined engineering problems in societal and environment context. So tadi yang first, kamu nak mengenal pasti masalah. Yang kedua, daripada masalah tersebut, kamu cuba selesaikan.
Dan yang ketiga, PLO 11, demonstrate knowledge and understanding of engineering management principles and apply this to one's own work as a member or leader in a technical team and to manage project in multidisciplinary environments. Okey, untuk PLO yang ketiga iaitu PLO 11, kamu semua akan mengguna pakai semua pengetahuan, semua kefahaman kamu berkaitan dengan kejuruteraan yang telah kamu belajar dari semester 1 sehinggalah semester 5 nanti. Okey, dan semasa kamu buat projek 1 dan 2 ni nanti, ada di antara kamu yang akan buat kerja secara individu dan ada di antara kamu yang akan buat kerja secara berkumpulan. Okey, saya nak tekankan dekat sini, walaupun you all buat kerja secara berkumpulan, tetapi penilaian adalah secara individu. Jadi tak ada istilah passenger dekat dalam grup tersebut ataupun sleeping partner. So passenger dengan sleeping partner ni selalunya penyelia akan tak bagi markah ataupun dibagi markah rendah lah. Okay, so apabila pelajar-pelajar tu dia memberikan komitmen, okay, so markah yang lebih akan diberikan kepada pelajar tersebut. Okay, ingat pemarkahan adalah secara individu. Okay, itu PLO. Kita dah tengok tentang PLO. Alright. Okay, seterusnya kita akan tengok assessment, penilaian. Okay, apa yang ada untuk penilaian? Okay, ini adalah penilaian iaitu kita ada penilaian logbook and then sebanyak 40%. Okay, logbook adalah secara individu. Okay, kemudian kita ada presentation sebanyak 20%. Presentation juga adalah secara individu. Dan kita ada report 40%. Report juga adalah secara individu. Okey, walaupun kamu hasilkan report secara berkumpulan, tetapi supervisor akan bahagi-bahagikan tugas dekat dalam report ni secara individu. Okey, dari ketiga-tiga assessment ni, penilaian ni, okey, logbook dan juga report, okey, markah diberikan oleh penyelia projek kamu. Okay, penyelia projek ada di antara kamu yang sudah memilih, ada penyelia projek yang telah ditetapkan oleh saya. Okay, so logbook dan report sebanyak 80%, logbook 40% dan report 40%, pemarkahan diberikan oleh penyelia projek kamu semua. Manakala untuk presentation, markah sebanyak 20% akan diberikan oleh panel pensyarah yang dilantik. Okay, so maksudnya presentation ni bukan markah dari penyelia, tetapi markah daripada panel lain yang akan dilantik nanti. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, markah paling banyak dari siapa? Penyelia ke daripada panel luar? Penyelia. Okay, thank you Ilham. Okay, so markah yang banyak akan datang dari penyelia. So sangat penting untuk kamu semua menjaga hubungan baik di antara setiap ahli kumpulan dengan penyelia. Sebab berdasarkan pengalaman saya dah berpuluh tahun mengajar, mengendalikan projek pelajar, pelajar ni ada yang bermasalah dengan penyelia. Dia bila penyelia suruh jumpa, dia tak jumpa. Penyelia suruh bagi apakah progres projek, tak beritahu. Bila itu berlaku, agak-agak penyelia nak bagi markah tinggi ke dekat logbook dengan report ni? Mestilah tak kan? Tak. Jadi sangat penting jaga hubungan baik sebab 80% markah diberikan oleh penyelia. Okey. So, tadi kita dah cerita tentang apa? PLO kan? PLO tu Program Learning Outcome. Okey, tapi kemudian kita ada satu lagi. Kalau nampak kat sini perkataan CLO. CLO ni adalah Course Learning Outcome. Okey. So untuk projek 1 ni kita ada 3 PLO dan juga 3 CLO. So CLO 1, CLO 1 ni dinilai di report dan juga di logbook. So CLO 1 ni identify the engineering problems to be solved. Kamu kena kenal pasti apakah masalah kejuruteraan yang perlu diselesaikan. So
inilah yang pertama ni, inilah idea projek kamu nanti. Idea yang kamu akan bincangkan bersama-sama dengan penyelia projek kamu. Okey. Kemudian CLO2. Okey, CLO2 ni dinilai pada report dan juga pada logbook. Analyze method to solve the problem. So daripada tajuk projek kamu tu, kamu dah tahu apakah masalah yang dihadapi, kamu kena kenal pasti apakah kaedah untuk menyelesaikan problem tersebut. Jadi daripada sinilah kamu hasilkan, kamu fabricate, kamu produce kamu punya alat, kamu punya mesin. Macam-macam nanti kita akan tengok masa sem depan kamu punya projek semasa MEDEX. Okey. Kemudian untuk CLO3, CLO3 ni dinilai dalam presentation. Okey, CLO3 ni apa? Propose a solution to problems. So tadi kita dah kenal pasti kaedah untuk selesaikan masalah. So kat sini CLO3 ni kamu mencadangkan apakah penyelesaian kepada masalah tu. Dan kamu akan bentang masalah tersebut kepada siapa penilainya kat sini. Penilainya dekat sini adalah panel luar yang dilantik. Okey, dekat sini untuk projek 1, pensyarah yang akan menilai kamu. Tapi untuk projek 2, projek kamu akan dinilai oleh panel industri. Okey. Jadi jangan main-mainlah untuk projek 2 nanti sebab yang akan menilai kamu adalah orang industri. Okey. So ini adalah assessment, ada 3. Okey, saya ulang sekali lagi. Penilaian untuk projek 1 adalah logbook, kemudian kita ada report dan lastly kita ada presentation. Okey, logbook ni kamu perlu tulis secara individu. Kalau satu kumpulan tu ada 3 orang, jadi akan ada 3 logbook. Dan logbook tu kamu tak boleh copy Okey, katalah Ali dah tulis logbook, lepas tu Aminah tiru logbook Ali, tak boleh. Okey, logbook ni konten dia mestilah berbeza. Okey. So report ni, penyelia akan bantu kamu macam mana nak tulis report. Okey. Kamu perlu tulis report bab 1, bab 2, bab 3. Penyelia akan bantu kamu nanti. Dan kamu akan hantar proposal. Okey, report ni adalah proposal kepada penyelia untuk penyelia semak. Okey, dan presentation selalunya akan berlangsung pada minggu ke-13 ataupun minggu ke-14. So, kalau untuk semester ni lebih kurang pada bulan 11 nanti. Okey. Alright. Okey, itu adalah berkaitan dengan assessment. Okey. So, yang seterusnya buku log. Tadi dalam assessment, saya dah cerita berkenaan dengan buku log. So, kita lihat apa yang ada dekat dalam buku log. Okey. So ini adalah perkara-perkara yang perlu ada dekat dalam buku log. Okey, ada muka hadapan, kena ada senarai kandungan, kita ada bahagian cadangan tajuk. Lepas tu kita ada aktiviti projek 1. Okey, yang nombor 4 ni, aktiviti projek 1 ni, ini yang ditulis pada semester ni. Okey, lepas tu sambungannya akan ditulis pada aktiviti projek 2 yang akan berlangsung pada semester depan. Okey, kemudian nombor 6 ni, kamu kena letak takwim projek, kamu kena letak kamu punya Gantt chart, kamu kena letak kamu punya milestone. Nanti saya terangkan. Dan yang ketujuh ni, borang-borang yang berkaitan. So, dekat mana saya akan dapatkan, kamu boleh dapatkan buku log ni nanti. Okey, nanti saya tunjukkan. Semua maklumat berkaitan dengan projek, saya akan letakkan dekat dalam Padlet projek 1. Linknya pun saya dah sharekan pada kamu tadi dekat dalam grup Telegram. So link Telegram link Padlet tersebut kamu tolong save, kamu tolong set as favorite dekat kamu punya handphone, kamu dekat kamu punya laptop, kamu punya PC supaya mudah dicapai. Sebab sebarang maklumat berkaitan dengan projek 1, dokumen-dokumen berkaitan, okey, semuanya saya akan masukkan dekat dalam situ. Okey. Okey. So, tadi saya dah cakap untuk penilaian di JJ 40182, kita ada apa tadi? Kita ada logbook, kita ada report, kita ada presentation. Okay. So, kita tengok lampiran 1. Okay, tak ada. Okay, sekejap
Okey, tunggu sekejap. Okey. Ini adalah rubrik untuk lampiran 1 adalah rubrik untuk buku log. Okey. Lampiran 2 adalah rubrik untuk report dan lampiran 3 adalah rubrik untuk presentation. Okey. Rubrik-rubrik yang diguna pakai mulai pada semester ini adalah rubrik yang selaras satu Politeknik Malaysia. Jadi kalau kamu pergi PUO, kamu pergi Polimas, kamu pergi PISAS, kamu pergi PISIS. Okey, sekiranya di politeknik tersebut ada jabatan kejuruteraan mekanikal yang mengambil kod DJJ 40182 ataupun DJJ 50193 untuk projek 2, semuanya pakai rubrik yang sama. Okey. So rubrik-rubrik ni semua saya akan letakkan dekat dalam Padlet. So sebenarnya untuk pemarkahan dia tidak lagi rahsia. Dia bukan lagi rahsia. So kat sini ada penerangan macam mana you nak dapat markah full 5 markah masa kamu tulis logbook. Okey. Okey. So kamu kena scroll sampai bawah dia ada 2 muka surat. Okey. Lepas tu macam untuk ni presentation. Dekat dalam presentation kena ada apa supaya kamu boleh dapat full mark. Okay, dia bukan lagi rahsia. Semuanya saya kongsikan bersama-sama dengan kamu. Sama ada kamu nak buat ataupun tidak saja. Kamu nak baca atau tak saja. Okay, semuanya ada. Okay, untuk report pun dah dinyatakan dekat sini. Okay, kalau kamu rasa kamu nak dapat markah sikit, ada penyataan diletakkan dekat sini. Okay, okay, boleh faham setakat ni? Boleh Puan. Boleh Puan. Boleh Puan. Okey. Terima kasih yang respon. Okey, seterusnya, kalau kita lihat dekat sini, bahagian sini, kita ada takwim. Okey. So takwim ni juga, okey, saya dah letak dekat dalam Padlet. Okey. So takwim ni adalah takwim pelaksanaan selama 14 minggu. Okey. So kalau kita lihat dekat sini, contohnya lah untuk minggu pertama sepatutnya ada taklimat projek kepada pelajar oleh penyelaras projek. Tapi atas sebab-sebab teknikal, okey, taklimat tersebut tidak dapat dilaksanakan pada minggu yang pertama. Okey, saya anjakkan pada minggu yang kedua. Okey. Jadi kamu kena patuhi masa-masa yang dah ditetapkan dekat dalam takwim ni. Ini adalah takwim aktiviti pelaksanaan projek jabatan. Ini saya punya. Nanti ada takwim yang kamu kena buat untuk kamu punya projek sendiri je. Kamu tak boleh follow takwim saya ni. Okey. Okey, lepas tu kalau kita lihat dari minggu 1 sampai minggu 14, okey, pemantauan kehadiran pelajar oleh penyelia projek dengan menandatangani buku log. Okey, sepatutnya dekat sini kamu dah mula menulis buku log. Sepatutnya dekat sini kamu dah mula berjumpa dengan kamu punya penyelia projek. Kamu dah mula berbincang sebab buku log perlu ditulis mulai dari minggu yang pertama. Okey, saya dah gelapkan daripada minggu 1 sampai minggu 14. Maksudnya setiap minggu ni perlu ada tulis buku log. Tak boleh skip satu pun. Kalau skip maka markah dah kuranglah dekat sini. Okey. Okey, lepas tu untuk yang ketiga klasifikasi projek. Sepatutnya dekat sini kamu berbincang dengan penyelia kamu tentang idea projek yang nak dibuat. Okey, cari tajuk projek dekat sini. Okey. Kemudian yang keempat, aktiviti yang keempat, penyediaan proposal prime. Okey, lepas dah confirm tajuk apa yang nak dicari, dekat sini daripada minggu ketiga hingga minggu kelima adalah proses kamu mencari apakah objektif. Objektif projek kamu tu apa? Skop projek tu apa? Apakah problem statement? Semuanya berada pada minggu ketiga sampai minggu yang kelima. Dan secara ringkas ni saya boleh cakap pada minggu ketiga sampai minggu kelima, ini adalah proses penulisan. Ini adalah bahagian bab yang pertama. Okey, kalau sampai sekarang ni dah minggu berapa? Dah minggu kedua. Kamu masih tak ada tajuk projek lagi. Maksudnya kamu dah tak follow lagi takwim aktiviti pelaksanaan projek. Kamu dah terlambat lah. Jadi kamu kena
catch up cepat-cepat. Okay, lepas tu nanti pada minggu ke-5 hingga ke minggu 7, kamu akan diajar oleh supervisor masing-masing berkenaan dengan kajian literature. Okay, ini adalah research, okay, berkaitan dengan projek kamu. Lepas tu dari minggu ke-7 sampai minggu ke-10, okay, ini adalah berkaitan dengan metodologi projek. Bagaimana projek kamu tu nak dihasilkan, apakah komponen yang digunakan, okay, Gantt chart, metodologi flowchart, semuanya ada dekat dalam. Mestilah dilaksanakan pada minggu ke-7 hingga minggu ke-10. Okay. Kemudian daripada minggu ke-4 hingga minggu ke-13, ini adalah penulisan proposal lengkap beserta milestone dan slide pembentangan. Okay. Jadi bila jumpa penyelia, dia bukan sekadar berbincang, kamu juga perlu menulis proposal. Mula menulis, nanti akan ada semakan, okay, proposal oleh penyelia. Okay, bila semakan proposal? Okay, iaitu pada minggu ke-4 dan juga pada minggu ke-11. Okay. Lepas tu, dan sepatutnya penyelia perlu menyemak bulog setiap minggu. Okay, dia dah tanda tangan, dia cek kehadiran, and at the same time, dia perlu semak bulog pada setiap minggu. Okey, kemudian kalau lihat pada aktiviti yang ke-8 ni, penyerahan cadangan tajuk projek kepada penyelia dan penyeras projek akan dilaksanakan pada minggu yang ke-4. So, meaning pada minggu yang ke-4 ni, sepatutnya kamu dah confirm apakah tajuk projek yang kamu nak buat. Okay, dan kamu akan tuliskan cadangan tajuk projek ni dekat dalam SPMP nanti. Okay, nanti saya tunjukkan. Okay. Nanti saya akan bagi taklimat berasingan berkenaan dengan aktiviti yang ke-8 ni. Okey. Okey. Kemudian aktiviti yang nombor 10 ni. Bengkel kaedah penulisan buku log, proposal, semakan buku log dan tanda tangan oleh penyelaras projek yang berlangsung pada minggu ke-4 dan minggu ke-11. Okey, ni kebanyakan dari pelajar-pelajar dia tak buat, dia tak jumpa dengan penyelaras projek. Okey, untuk untuk minta tanda tangan. Penyelaras projek tu siapa? Penyelaras projek tu saya. Okey, saya akan semak buku log selain dari penyelia projek kamu. Selalunya 4 hingga dan minggu yang ke-11 ni pelajar-pelajar tak buat. Dan saya tak akan ingatkan sebab itu tanggungjawab pelajar-pelajar untuk follow takwim yang ditetapkan. Okey. Okey. So, kemudian yang seterusnya, okey, bengkel kaedah penulisan buku log ni, okey, akan diadakan sekiranya kita punya penceramah tu available pada waktu ni lah. Okey, dia so kita bagi option sama ada minggu ke-4 ataupun minggu yang ke-11. Okey, lepas tu semakan laporan proposal projek oleh penyelia projek. Okey, ini tadi kamu dah tulis. Tapi kamu tulis, kamu tak hantar pada SV untuk semak. Okey, lepas tu pada minggu yang keberapa ni? Ke-6 dan minggu yang ke-11, kamu perlu hantar proposal projek kepada penyelia projek, kepada SV masing-masing untuk dia semak. Apa yang kamu buat tu betul ke, salah ke? Okey, dan kamu perlu perbaiki. Kenapa? Sebab pada minggu yang ke-12, kamu perlu serahkan proposal projek yang telah disiapkan, telah dikemaskini, telah diperbaiki untuk dinilai, untuk diberi markah. Okay. And then pada minggu ke-13, okay, akan berlangsungnya pembentangan proposal projek. So bila minggu ke-13 ni? Tengok tarikh kat sini. So boleh simpan dekat dalam kalender. Dari 20 hari bulan 11 hingga 26 hari bulan 11. So selalunya saya akan ambil hari Khamis. Sebab untuk semester 4, semua projek 1 berlangsung pada hari Khamis. Jadi 26 hari 11 lah pada tarikh ni. So save the date. Kita tahu pada tarikh 26 bulan 11 tu akan berlangsungnya pembentangan proposal projek. Okay. Sekiranya diterima, kamu akan continue buat projek 1 ke projek 2 pada semester hadapan. Sekiranya projek kamu kena reject, maka kamu perlu represent kepada panel pada minggu yang ke-14. Dan pada minggu ke-14 juga akan berlangsung proses penambahbaikan penulisan laporan proposal, reka bentuk projek dan persediaan projek 2 pada semester hadapan. Okay. So, bila you hantar report pada supervisor, of course supervisor akan betulkan. Mungkin ada salah sana sini. So, pada minggu ke-14 ni lah kamu akan tambah baik penulisan proposal kamu.
Okey. So, ini adalah berkaitan dengan takwim aktiviti. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada. Tak ada puan. Okey. Alright. Okey, ni tadi berkaitan dengan borang penilaian. Saya dah tunjukkan. Okey, seterusnya. Okey, tadi saya dah tunjukkan takwim projek kan? Okey, sila cetak takwim projek 1 dan tampal dalam buku log. Ada 3 orang, kena ada 3 takwim projek. Okey. Kemudian pastikan carta GAN kumpulan tidak meniru atau plagiat dari takwim. Okey. Carta GAN tu apa? Okey, ini contoh ni template template carta GAN. Okey, saya dah masukkan template carta GAN ni dekat dalam Padlet. So kamu boleh ambil template ni, kamu akan masukkan aktiviti-aktiviti dekat dalam ruang-ruang kosong yang saya dah beri ni. Okey. So, tarikh-tarikh dia pun saya dah letak tarikh-tarikh yang sepatutnya. Kamu boleh guna pakai terus template yang saya dah berikan ni. Okey. So, dalam carta GAN ni, kita terbahagi kepada 2 Kita ada perancangan, ada pelaksanaan. So, contohnya kat sini. Okey. Taklimat projek, okey, kita akan gunakan 2 warna yang berbeza. Okey, so kalau tengok kat sini, Lorik menggunakan pensel atau pensel warna. Lengkapkan dengan menggunakan komputer setelah masuk final year project 2. Okey. Untuk projek 1 ni, kamu akan print benda ni, kamu akan type siap-siap kat sini apa dia. Okey. Kamu akan lorikkan guna pensel ataupun kamu guna color. Tak kisahlah kamu nak guna pensel color ke, kamu nak guna highlighter ke, asalkan nampak perubahan kat sini. Okey, contoh kat sini saya beri. So, perancangan saya sepatutnya berlangsung pada minggu yang pertama. Okey, tapi disebabkan ada masalah, okey, saya tak dapat laksanakan pada minggu yang pertama. So, saya laksanakan pada minggu kedua. So, saya akan lorikkan pada minggu yang kedua. Dia jadi macam ni. Okey, boleh nampak macam mana cara nak tulis carta GAN? Okey, so template carta GAN yang kosong ni saya dah beri dekat dalam Padlet. Kamu boleh guna pakai, kamu boleh terus guna. Okey, kalau kita nak tengok contoh yang lengkap takwim yang lengkap. Okey, untuk GAN chart. Okey, ini adalah contoh untuk GAN chart yang complete lah. Okey, contoh kat sini yang pertama taklimat projek. Kemudian aktiviti yang kedua, perbincangan tajuk ataupun idea projek. Ni contoh aktiviti yang kamu boleh tulis dekat dalam carta GAN. Okey, lepas tu pada aktiviti yang ketiga, melakar atau mengkaji projek serta penentuan bahan serta kos. Yang keempat, pembincangan objektif, skop dan penyertaan masalah. Okey, ini contoh GAN chart yang dah lengkap ditulis aktivitinya dekat sini. Tadi yang saya tunjuk yang first tadi, okey, ini yang kosong. Jadi kamu kena isi sendiri. Saya tak tetapkan. Sebab aktiviti projek untuk setiap kumpulan adalah berbeza. Dia tak sama. Okey, jadi saya tak boleh tetapkan. Kamu yang akan tetapkan sendiri. Okey, ini carta GAN. Okey, ada soalan berkaitan dengan carta GAN? Tak Tak ada puan. Alright. Tak ada puan. Okay, setakat ni tak ada. Kalau ada apa-apa masalah nanti, kamu boleh berhubung dengan saya ataupun lagi bagus, kamu bertanya dengan kamu punya penyelia projek SV masing-masing. Okey, pastikan penulisan buku log adalah berpandukan carta GAN kumpulan anda dan sejajar dengan takwim projek 1. Dia mesti tally, dia mesti sejajar, dia mesti selari. Siapa yang bercakap tu? Okey. Okey, so pastikan penulisan buku log adalah berpandukan carta GAN kumpulan anda. Carta GAN ni pula mestilah sejajar dengan takwim projek 1. Dia mesti tally, dia mesti sejajar, dia mesti selari. Okey, contoh yang tak selari lah. Okey. Contohnya lah dekat sini. Okey, penulisan kajian literature. Ini kamu punya carta GAN. Okey, saya punya takwim bila? Okey,
takwim saya untuk kajian literature berlangsung pada minggu 5, minggu 6, minggu 7. So, untuk kamu punya carta guide, okay, penulisan kajian literature mestilah pada minggu 5, minggu 6, minggu 7 juga. Dia tak boleh tiba-tiba berlangsung pada minggu 11, 12, 13. Tu maksudnya tak selari. Okay, boleh faham apa maksud selari dekat situ? Dia mesti sejajar. Okay. Okay, itu yang pertama, takwim. Okay, takwim ni sangat penting. Okay, yang kedua, carta organisasi. Okay, so ada di antara kamu yang seorang, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Walaupun seorang, walaupun 2 orang ataupun 3 orang, kamu perlu ada carta organisasi. So, sila nyatakan carta organisasi kumpulan anda beserta nama PIC. Okay. Nanti saya tunjukkan untuk contoh carta organisasi ni tadi. Okay. Pastikan setiap ahli jelas dengan skop tugas masing-masing. Okay. Dan penulisan buku log mestilah berdasarkan skop tugas yang dinyatakan. Okay, maksudnya dekat sini, kalau ahli tersebut ditugaskan untuk buat reka bentuk, jadi buku log dia mestilah ada berkaitan dengan reka bentuk. Kalau ahli tersebut tugasnya adalah untuk mencari kos setiap barang. Jadi dekat buku log mestilah cerita pasal kos setiap barang. Dia mesti sama. Jangan dia punya ahli tu tugas dia nak buat cari objektif dengan skop. Tiba-tiba dekat dalam buku log cerita pasal benda lain. Tu dah tak tally lah. Kalau dia tak tally, selalunya saya beranggapan pelajar tu tadi dia meniru. Okay. Okay, so ni carta organisasi. Yang seterusnya, okay, milestone. Okay, lengkapkan milestone mengikut sesi. Pastikan perancangan telah dilorek selama 1 sem. Okay, sama je macam carta GAN tadi. Okay, menggunakan komputer tetapi pelaksanaan dilorek menggunakan pen ataupun pensel. Okay, masukkan semua kos yang terlibat ketika projek 1. Okay, milestone ni apa? Okay, milestone juga. Okay, ini contoh milestone. Okay, milestone. Template pun saya dah sediakan untuk kamu. Okay, kamu boleh ambil dan guna pakai. Okay, so milestone ni kalau gancat tadi ada gancat untuk projek 1, ada gancat untuk projek 2. Milestone pun sama. Ada untuk projek 1 dan juga ada untuk projek 2. Okay, so yang atas ni untuk projek 1, yang bawah ni untuk projek 2. So macam mana contoh nak tulis milestone? Okay, ni contoh. Boleh nampak tak? Okay. So, contohnya lah Okay. Kamu nak buat research, kamu nak gunakan data internet. So, kamu buat anggaran kos. Tengok kat sini, ada tulis kos kat sini. Okay. Okay, so kamu kata data internet kamu 100. So, bila kamu guna? Kamu guna dari minggu yang pertama sehinggalah minggu yang ke-14. Okay. Dan betul tak kamu gunakan data tu untuk cari data berkaitan dengan projek dari minggu 1? Oh, tak betul. Rupanya minggu pertama kamu tak cari apa-apa pun berkaitan dengan projek. So kamu lorekkanlah yang bawah ni. Yang ni actual. Yang warna coklat ke peach ni. Ini adalah dia punya actual. Lepas tu, yang kedua, ni contoh je pengangkutan petrol. Okey, kamu nak survey barang, kamu nak buat sewa selidik, kamu nak jumpa dengan orang kampung, kamu nak tanya dengan orang potong rumput, kan? So you kata you kena buat survey, kena buat research, kena melibatkan pengangkutan. So dia punya modal kosnya adalah RM100. So planning kamu daripada minggu pertama sampai minggu 14. Betul ke? Kalau tak betul, katakanlah waktu yang sepatutnya. Okey? Dia ada 2, sama macam gancat. Ada plan, ada actual. Ada perancangan, ada pelaksanaan. Okay. Kemudian nak hantar report, kena cetak dokumen, kena cetak report. So kosnya RM50. Tu kamu punya estimation, kamu punya anggaran kos RM50. Tapi sebenarnya bila dah cetak, bayarannya RM60. So kos ni sangat penting. Sebab nanti kamu akan masukkan berkaitan dengan kos ni dekat dalam kamu punya presentation. Okay. Lepas tu, kamu dah survey dah. Nak beli sensor harbor, kamu nak beli screw, bol dengan nut, kamu nak beli kulit lembut. Ni semua ni ada kat sini. Tapi SEM ni kamu tak beli. Kamu beli pada semester hadapan. Tapi kamu dah pergi survey. Boleh letak kat projek 1. Nanti masa projek 2, kamu transfer maklumat yang warna merah ni kepada milestone pada projek 2. Okay. Ini kena buat. Okay. Sebab dalam rubrik ada dinyatakan berkaitan dengan milestone. Okay, contohnya ini adalah milestone untuk mesin
Okey, untuk alat penggera untuk pelajar khas berpenempatan di asrama. Okey, ini contoh untuk milestone. Okey? Boleh faham setakat ni? Okey. Kalau tak faham, tolong tanya pada supervisor masing-masing. Nak tanya saya pun boleh, tak ada masalah. Boleh tanya dekat dalam grup Telegram tu. Okey? Okey? Boleh saya teruskan? Okey. Tak boleh, tak boleh. Boleh Puan. Boleh. Alright, yang seterusnya. Okey. Senaraikan bidang tugas masing-masing dalam syaratan organisasi. Okey, ni saya dah terangkan tadi. Pastikan penulisan buku log berdasarkan skop tugas. Ini juga saya dah terangkan tadi. Pastikan, okey, ini yang paling penting. Pastikan penulisan buku log setiap individu berbeza. Dia tak boleh sama. Okey? Sebab pemarkahan adalah secara individu. Bila supervisor lihat pelajar A, pelajar B, pelajar C, buku lognya adalah sama. Jadi selalunya supervisor ni dah tak nak semak. Dia akan bagi markah paling minimum. Kalau untuk buku log 40%, mungkin dia hanya bagi markah separuh je, 20%. Sayanglah. Okey. Sayang, markah kamu nanti kurang. Okey. Okey. Yang seterusnya, format laporan proposal. Okey. Laporan proposal ni adalah report. Okey, laporan yang kamu perlu hantar yang ada penilaian. Sila gunakan format laporan yang telah disediakan. Okey, dekat mana nak dapatkan format laporan ni? Okey, semuanya dekat dalam Padlet. Okey, penulisan laporan proposal merangkumi bab 1. Bab 1 adalah pengenalan, bab 2 adalah kajian literature, bab 3 adalah metodologi. So, then dekat dalam laporan ni perlu ada lukisan kejuruteraan, gambar-gambar uji kaji sekiranya uji kaji sudah dilakukan. Okey, lukisan kejuruteraan kat sini maksudnya kamu akan lukis dengan menggunakan Inventor ataupun AutoCAD. Okey, dia bukan lukis pakai tangan Dia mesti gunakan AutoCAD ataupun Inventor. Okey, dan seterusnya bahan rujukan. Apakah rujukan yang kamu gunakan untuk tulis laporan proposal kamu ni? Okey. So, then yang seterusnya, yang terakhir adalah slide pembentangan. Okey, template slide pembentangan juga saya dah berikan pada kamu. Okey, dan kamu akan follow template tu, apa yang perlu ada dekat dalam tu. So basically dekat dalam slide pembentangan akan ada tajuk projek kamu, siapakah ahli kumpulan, objektif projek, skop projek, penyataan masalah, metodologi, dan kamu lihat sekali lagi dekat slide pembentangan ni dah ada lukisan kejuruteraan. Kamu akan tunjukkan drawing sama ada menggunakan AutoCAD ataupun Inventor dekat dalam slide pembentangan. And gambar uji kaji sekiranya kamu dah buat kamu punya projek, kamu ni bagus, kamu advance, kamu nak buat projek kamu lebih awal, tak ada masalah. Okay, so kamu dah ada gambar uji kaji, boleh masukkan dekat dalam slide pembentangan. Dan akhir sekali, kamu akan masukkan anggaran kos. Tu yang tadi saya suruh kamu buat milestone. Sebab anggaran kos ni akan kamu masukkan dekat dalam slide pembentangan. Okay. Alright. Okay. So, tadi takwim saya dah tunjukkan pada kamu. Okay. Takwim projek 1 daripada minggu 1 hingga minggu 14. Okay. Yang seterusnya. Okay. Tadi saya dah cerita berkenaan dengan carta organisasi. Okay, berkali-kali saya ulang tentang carta organisasi. Okay, ini adalah carta organisasi untuk projek 1. Kan saya kata tadi, kamu kena bahagikan kamu punya ahli kumpulan. Okay, kalau kamu ada 3 orang, kamu kena pecah-pecahkan. Okay, so projek kamu, ada di antara kamu yang akan hasilkan produk ataupun prototype. Okay, ada juga kumpulan yang akan buat kajian. Okay, selalunya produk ataupun prototype ni kita untuk pelajar DKM, DTP, DEM. Tapi untuk pelajar DMB, mungkin ada di antara kamu yang akan buat kajian. Okay, so kita tengok dulu yang untuk pelajar-pelajar yang menghasilkan produk ataupun prototype, kamu akan pecahkan kamu punya ahli kumpulan ni kepada 2 bahagian. Kalau 3 orang, maksudnya mungkin akan ada 2 orang yang akan buat untuk bahagian reka bentuk. Dan lagi seorang akan buat pemilihan bahan dan kos. Okay, ataupun seorang akan buat reka bentuk, lagi 2 orang, seorang akan buat pemilihan bahan, satu lagi akan buat kos. Okay, so pecahkan.
Okay, macam mana kalau orang tu ada dua je? Satu kumpulan tu ada dua orang. Seorang ambil satu lah. Seorang akan ambil reka bentuk, seorang lagi akan ambil pemilihan bahan dan juga kos. Kalau seorang, maksudnya kedua-dua ni nama dia je lah. Seorang je lah dia buat. Okay. So yang sebelah kiri ni adalah untuk pelajar yang buat produk ataupun prototype. Okay, yang sebelah kanan ni pula untuk pelajar yang buat kajian. Especially untuk pelajar DMB, dia buat kajian. Okay, jadi bila untuk pelajar yang buat kajian, okay, carta organisasi dibahagikan kepada dua. Okay, skop kajian dan juga pemilihan bahan dan kos. Okay, so samalah macam tadi prototype tadi tu. Jadi kamu akan pecahkanlah kalau ada 3 orang. Mungkin seorang akan buat skop kajian. Okay, lagi 2 orang akan buat pada bahagian pemilihan bahan dan juga kos. Okay, so ini perlu ada pembahagian carta organisasi ni, perlu ada dekat dalam buku log kamu, perlu ada dekat dalam slide presentation kamu supaya penyelia maklum apakah tugas setiap orang yang ada dekat dalam kumpulan tu tadi. Okey. So ini untuk projek 1. Okey. Untuk projek 2 pun ada. Ni untuk projek 2. Okey. Sama juga kalau yang buat prototype, this time kita bahagikan kepada 3. Okey, seorang pelajar akan buat berkaitan dengan reka bentuk, seorang pelajar akan buat berkaitan dengan pemilihan bahan dan kos, dan seorang lagi akan buat berkaitan dengan pemasangan. Okey, ini untuk pelajar yang buat produk ataupun prototype. Okey, meanwhile for pelajar yang buat untuk kajian, dia akan dipecahkan kepada 3 juga. Okey, akan ada seorang buat skop kajian, akan ada yang buat pemilihan bahan dan kos, dan juga akan ada pelajar yang buat pembuktian data dan juga produk. Okay. So sekarang ni you all dah boleh pecah-pecahkan lah. Nak bagi-bagikan tugas. Dah boleh mula bahagi-bahagikan tugas. Ada 3 orang, siapa yang nak buat kerja. Okay. Based on projek 1 punya carta organisasi yang ini. Okay, boleh mula agihkan tugas. Okay. Alright. Okay. So ada soalan berkenaan dengan carta organisasi? Ada je. Kalau tak faham boleh terus tanya boleh terus interrupt saya, boleh terus tanya. Okey. So tadi saya dah terangkan berkaitan dengan milestone. Saya dah terangkan berkaitan dengan carta GAN. Okey. Kemudian kita ada format report. Okey. Okey. So ini adalah format report. Okey. Kita dah set dah. Kamu boleh follow saja format report ni. Okey. Everything ada. Kamu cuma kena tukar nama, kena tambah. Okey. Dan dia dah mengikut format. Dekat mana nak ambil benda ni? Okay, everything ada dekat dalam Padlet projek 1. Nanti kejap lagi saya tunjukkan. Okay, so ni format report. Lepas tu tadi pun saya dah cakap berkenaan dengan slide pembentangan. Okay, slide pembentangan. Ni. Ini pun dah disediakan untuk kamu. Kamu follow je apa yang perlu ada dekat dalam tu. Ada abstract, ada problem statement, ada objektif, ada scope, ada literature review. Semuanya ada dekat dalam ni. Engineering drawing, and then ada reference. You all follow saja. Okay. Okay. Alright. Okay. So untuk format report. Okay, ini adalah panduan penulisan laporan proposal untuk projek 1. Okay, apakah komponen-komponen yang perlu ada dekat dalam untuk projek 1? Okay. Inilah dia. Perlu ada. Kena ada introduction, problem statement, objektif, scope. Okay. So, 1, 2, 3, 4 ni, ini terkandung dekat dalam chapter 1. Kemudian, chapter 2 adalah literature review. Okay, chapter yang ketiga, kita ada methodology dan juga significance of the study dalam chapter 3. Dan akhir sekali, kita ada reference. Okay, rujukan. Rujukan yang digunakan untuk tulis nombor 1 sampai nombor 7 ni. Okay. So, nanti, okay,
kamu punya penyelia akan ajar introduction tu apa. Introduction adalah pengenalan kepada projek yang kamu nak buat. Okay. Contohnya kamu nak buat grass cutter. So kamu ceritalah grass cutter yang kamu nak hasilkan tu. Macam mana? Secara ringkas macam mana? Dia punya cerita pengenalan dia. Kemudian problem statement. Apakah masalah yang dihadapi oleh produk yang ada sekarang ni, yang terdahulu? Okay, dia nak buat pemutur rumput. Okay, pemutur rumput tu berat, keluarkan asap, bising. Itu dia punya problem statement. Okay, objektif. Okay, objektif ni apa yang kamu nak buat? Okay, scope. Apakah limitation terhadap projek yang kamu nak hasilkan? Okay, so saya terangkan secara ringkas je sebab nanti penyedia kamu yang akan terangkan secara detail kepada kamu. Okay, lepas tu literature review, kajian yang menyokong berkaitan dengan projek yang kamu nak hasilkan. Metodologi, macam mana kamu nak hasilkan projek kamu tu. Okay, apakah proses-proses dia, ada fabrication, okay, nak gunakan proses apa, nak guna welding ke, nak guna machining ke. Okay, itu pada metodologi. Okay, dan significance of the study. Kenapa kamu nak buat grass cutter tu? Okay, apa kelebihan dia, apa faedah dia, apa manfaat dia kepada masyarakat. Okay, itu adalah pada nombor 7. Dan akhir sekali, ini adalah rujukan. Okay, so basically untuk laporan proposal kamu, okay, nombor 1 sampai nombor 8, ini yang perlu ada dekat dalam laporan proposal projek kamu. Dan dari nombor 1 sampai nombor 8, inilah yang akan dinilai. Okay, yang akan diberi markah sebanyak 40%. Okay. Okay, ini untuk projek 1. Okay. Nanti untuk projek 2, ni, dia ada sambungan. Okay, projek 2 adalah sambungan daripada projek 1. Dia bukan buat projek baru. Dia adalah continuous. Dia adalah berturutan, bersambungan. Okay, kita ada introduction untuk chapter 1. Chapter 1. Kemudian kita ada chapter 2, literature review. And then kita ada chapter 3, methodology. Ini 1, 2, 3 ni, ini semasa projek 1. Okay, lepas tu masa projek 2, kamu akan sambung. Kamu ada buat analisis. Okay, kamu ada buat conclusion. Okay, yang ini adalah masa projek 2 nanti. Okay, so ini pun akan diterangkan oleh penyelia kamu secara detail. Okay. Okay. Okay, ada apa nak tanya setakat ni? Sehingga kini. Ni semua senyap je semua ni Semua dah faham Alright. Okay, dan ini adalah nombor telefon penyelaras projek jabatan. Okay. So penyelaras projek jabatan adalah Puan Nur Azrina binti Ahmad. Okay, ini adalah contact number. Sekiranya ada permasalahan berkaitan dengan projek, kamu boleh contact dia. Tetapi untuk projek 1, saya adalah penyelaras dia, Liana Fairuz binti Zakaria. Dan ini adalah nombor telefon saya. Okay, untuk projek 2 ialah Puan Nur Azrina binti Ahmad. So ini adalah nombor telefon pensyarah, okay, penyelaras projek jabatan dan juga projek 2. So kiranya Puan Nur Azrina ni dia merangkap kedua-duanya lah, penyelaras projek jabatan dan juga penyelaras projek 2. Okay, jadi SEM depan kamu akan jumpa dengan Puan Nur Azrina. Untuk SEM ni, kamu akan bersama-sama dengan saya. Okay, so untuk pendaftaran projek, okay, sebenarnya untuk pendaftaran ni kita dah bermula dari SEM lepas. Saya dah contact kamu semua, saya dah suruh kamu pilih penyelia projek. Dan untuk pemilihan penyelia projek, ini sudah selesai. Okay, semua kumpulan dah ada penyelia masing-masing. Okay, yang seterusnya untuk pendaftaran, kamu perlu mendaftar kursus DI, daftar di SPMP. Dan saya yakin 98% daripada kamu dah selesai mendaftar di iDaftar. Semua dah daftar kursus. Kecuali ada beberapa orang sajalah, lagi 2% tu belum daftar. Okay, itu step yang kedua. Step yang ketiga, kamu akan mendaftar tajuk projek kamu di SPMP di bahagian ISOM. Kalau siapa buka SPMP, kamu akan nampak satu logo. Okay, tapi itu saya akan taklimatkan kemudian. Okay, untuk ISOM tu. Okay. So kalau you all tengok dekat SPMP, okay, sekiranya kamu dah didaftarkan, okay, kamu akan nampak
Ini adalah paparan pelajar. Okey. So ini adalah paparan pelajar kan. Kalau kamu dah didaftarkan untuk projek 1, pada bahagian bawah ni ada satu logo warna hijau. Okey, dia tulis kat sini ISOM. Okey. Maksudnya kalau wujud warna hijau kat sini, bermaksud kamu telah didaftarkan. Projek kamu telah didaftarkan. Nanti kamu akan daftar projek kamu dekat sini. Okey, itu saya akan taklimatkan kemudian. Macam mana cara nak daftar. Yang penting bila kamu buka SPMP, kamu buka, kamu dah nampak benda ni, maksudnya kamu dah didaftarkan ke dalam sistem baru ni. Okay? Alright. Okay. So, akhir sekali yang saya nak tunjukkan pada kamu. Okay. So, ini yang paling penting. Okay, saya dah bagi link dekat grup Telegram. Saya dah paparkan dah link tu juga dekat dalam slide ni. Okay, kalau tak boleh juga, kamu boleh scan QR code ni. Okay, QR code ni akan membawa kamu ke link Padlet saya. Okay, dia berkaitan dengan projek 1. So, ni sangat penting. Tolong simpan link ni. Okay, tolong simpan link ni sebab sebarang rujukan berkaitan dengan projek 1, kita akan refer pada Padlet ni. Okay, so kita tengok sikit Padlet tu macam mana. Okay. So, bila kamu tekan link yang saya dah beri dekat dalam grup Telegram tu, okay, dia akan bawa kamu ke Padlet DJJ 40182 projek 1. Okay. Pastikan kamu pergi ke Padlet yang betul. Okay, kalau kamu lihat pada section yang pertama pada bahagian sebelah kiri sekali ni, okay, dia tulis kat sini, pelaksanaan projek 1. So, kalau kamu rasa kamu terlupa siapa supervisor kamu, kamu boleh lihat dekat sini. Kat sini ada senarai nama pelajar dan penyela projek. So, bila kamu klik kat situ, dia akan terus pergi kat sinilah. Google Sheet yang kamu pernah isi dulu. Okay. So, kamu boleh lihat tab-tab kat bawah ni. So, boleh check siapa kamu punya supervisor untuk setiap kelas. Okay. Okay. So, boleh tengok dekat sini kalau kamu terlupa. Okay, lepas tu slide taklimat yang masa saya buat masa SEM lepas pun ada dekat sini. Rakaman pun ada dekat sini. Takwim pun ada dekat sini. So, kamu just klik saja. Okay, kamu keluar. Tengok kamu klik. So, kamu nampak. Okay, so boleh download lah. Okay, kamu boleh terus download attachment. Klik je. Okay, dia akan secara automatik akan download. Okay. Okay, kemudian nanti rakaman untuk taklimat petang ni juga berserta dengan slide saya akan masukkan pada bahagian section yang pertama ni. Okay. Okay, lepas tu, okay, dekat bahagian kedua, kita ada nota dan bahan PDP. Okay, so kat sini kalau kamu lihat ada buku panduan projek. Dekat sini, okay, kalau klik kat sini ada course outline. Okay, kamu boleh baca secara detail. Tadi saya dah terangkan pada kamu CLO, PLO, semuanya ada dekat sini. Okay, lepas tu assessment, presentation, report, logbook, semuanya ada dekat sini. Okay, apa yang terkandung untuk subjek DJJ 40182, semuanya terkandung dekat dalam course outline ni. Okay. Okay. And then nota. Yeah. How to write a proposal. Okay, macam mana nak tulis introduction yang baik. Macam mana nak buat problem statement. How to write a good objective. Okay, how to write a literature review. Okay, nota-nota ni semua ada dekat dalam ni. So, kamu boleh klik. Okay, kamu boleh baca apa maksud dia. What is project proposal. How do you write a project proposal. Okay, semuanya dah diberikan kepada kamu. Macam mana cara nak tulis tajuk yang betul. Okay. Okay. Introduction tu apa? Macam mana cara nak tulis introduction yang bagus? So, nota-nota pun saya dah share pada kamu. Okay. Ini berkaitan dengan nota. Okay. Kemudian section yang ketiga, kita ada buku log. Tadi ingat tak buku log? Kena tulis kalau siapa yang lupa berkenaan dengan buku log. Ni buku log yang ditulis secara individu. Okay. So, ini adalah dia punya kandungan dekat dalam buku log. So, kat mana nak dapat benda ni semua? Everything ada dekat dalam Padlet. Okay. Macam ni, muka hadapan.
Okay, kamu print. Ni buku dia. Sesi pun saya dah tuliskan untuk kamu. Kamu hanya tulis type title dengan nama supervisor dan juga nama kamu dengan nombor pendaftaran. Okay. Lepas tu, senarai kandungan. Kamu print saja. Kamu print dan guna pakai sahaja. Okay. Ni buku log. Okay, dia kalau kamu tengok, dia punya turutan ni, 1, 2, ni, semuanya dah mengikut turutan. Okay. Ni buku log. Ini yang kamu kena tulis nanti. Okay, ini yang kamu kena tulis untuk buku log. Okay. Yang atas ni untuk projek 1. Nanti sem depan kamu akan tulis untuk projek 2. Okay. Kemudian ni semakan buku log ni. Okay. Kamu kena lihat pada takwim. Okay. Ada waktu-waktu yang ditetapkan. So dekat sini penjelas projek akan sign. Okay. Akan sign dan akan semak buku log kamu. Okay. So ini carta ahli pelaksanaan projek. Okay. Dan ini adalah tarikh-tarikh kamu berjumpa dengan supervisor kamu mengikut minggu. So sepatutnya untuk projek 1, sepatutnya ada sampai nombor 14. Sebab 14 kali kamu jumpa. Okay, tarikhnya adalah pada setiap hari Khamis. Okay, ni perlu diisi, jangan kosongkan. Okay, sem depan buat untuk projek 2 pula. Okay. So dekat mana nak tulis buku log? Okay, nak tulis buku log, pergi lihat pada aktiviti mingguan projek 1. Klik dekat sini. So bila kamu buka, ini adalah yang kamu perlu tulis dekat dalam buku log. Okay, laporan kemajuan projek. Okay, apa yang kamu tulis, apa yang kamu cari pada minggu tersebut. Okay, untuk next task, maybe penyelia projek kamu dah tetapkan apa yang kamu perlu buat. So kamu boleh tulis kat sini. Okay, dan setiap minggu perlu disemak oleh penyelia projek. Okay. So kalau lihat dekat sini dia ada 60 muka surat. Kamu tak payahlah nak print sampai 60 muka surat. Okay, kamu print ikut jumlah minggu lah. Ataupun kamu print 20 helai ke. Tak perlulah print banyak-banyak sampai 60 muka surat. Okay, so ini untuk projek 1. Untuk projek 2 ada dekat sini. Okay, nombor 5 ni, ini untuk projek 2. Sem depan punya kamu tulis kat sini. Okay. And then, okay, ini takwim. Ini yang wajib diisi. Kalau kamu buka dekat sini. Okay. Takwim proposal projek 1. Okay, ini yang saya punya. Kamu akan tampal dekat sini. Okay. And then, carta organisasi pelajar perlu dinyatakan dekat sini. Ikut slide saya tu. Kan dibahagikan kepada 2 kan. So, letak dekat sini. Kemudian cartagan yang saya dah tunjukkan tadi. Kamu boleh gunakan template yang saya dah berikan pada kamu. And then milestone. Yang ni pun saya dah terangkan tadi. Dan template pun saya dah sediakan untuk kamu. Kamu just isi saja. Ikut kehendak kumpulan projek kamu. Okay. So, ini untuk projek 1. Nanti sem depan kamu ulang lagi benda yang sama. Tapi untuk projek 2. Okay. So, bulog. Okay. Then yang nombor 7 ni borang-borang berkaitan dengan pelaksanaan projek. Ni kamu akan guna pakailah. Sekiranya perlu. Okay, macam borang cadangan tajuk projek. Okay, borang ni kita dah tak guna pakai sebab kamu nanti akan just mendaftar dekat dalam ISOM dekat SPMP. Okay, tapi ada borang-borang lain. Macam contohnya kamu nak gunakan bengkel. Okay, nak tukar penyedia. Okay, borang-borang ada dekat dalam ni. Sekiranya kamu nak gunakan, sekiranya perlu. Okay. Okay, format laporan tadi yang saya dah tunjukkan ada dekat sini. Klik dan download, everything is in here. Okay, saya dah memudahkan hidup kamu. So, guna pakai sebaiknya. Jangan malas. Okay. Lepas tu saya cakap, okay, contoh panduan pun ada dekat section nombor 5 ni. Kamu klik dan buka. Okay. Slide pembentangan pun saya dah sediakan dekat dalam section nombor 6 ni. Okay. And then nombor 7. Ni rubrik pemarkahan pun saya dah share kat sini. So, kamu boleh klik, kamu boleh buka dan lihat. Okay, semuanya dah disediakan untuk kamu. So, that's why saya cakap, link Padlet ni tolong simpan baik-baik. Okay, sebarang maklumat akan dinyatakan dekat sini. Okay, nanti pada minggu ke-13, you all ada pembentangan. So, dekat bahagian pembentangan ni, saya akan pamerkan jadual pembentangan. So, ada kat sini nanti. Okay, so
kamu akan guna pakai Padlet ni dari section 1 sampai section 7. Okay. Dan adalah yang lain-lain kat belakang ni, macam webinar ni kamu boleh lihat. Okay. Ni ada lecturer dari UTM, diterangkan macam mana cara nak tulis objektif yang baik. Okay, rakaman pun ada dekat sini. You all boleh tengok. Dan cara nak tulis objektif pun ada dinyatakan dekat sini. You all boleh tengok. Okay, so ini adalah panduan untuk kamulah untuk belajar projek 1. You all boleh refer dekat sini saja. Okay. So setakat tu itu saja dari saya pembentangan untuk talimat projek 1. Okay. So macam saya cakap, tolong snap, tolong scan QR code, tolong simpan link ni, everything berkaitan projek di sini selain dari grup Telegram. Okay. So sekarang saya buka untuk sesi soal jawab. Okay, ada nak tanya ke tak apa-apa? Okay, saya buka untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada nak tanya, boleh tanya sekarang. Puan, Saya. mengenai tajuk projek, Mm-mm. ada spesifik tajuk atau umum je? Okey, Daniel Syahmi bertanya. Okey, terima kasih untuk soalan tu. Okey, untuk pemilihan tajuk, okey, selalunya tajuk projek adalah berdasarkan diploma program kamu. Kalau kamu belajar DKM, okey, selalunya kamu akan buat berkaitan dengan bidang kejuruteraan mekanikal. Kalau kamu belajar mekatronik, selalunya kamu akan hasilkan buat projek yang berkaitan dengan mekatronik, yang berkaitan dengan elektronik. Kalau kamu belajar DTP, kamu akan buat something. Selalunya DKM dengan DTP dia lebih kurang sama. Okay, dia akan buat mesin, dia akan buat alat. Okay. Dan untuk belajar DMB, selalunya dia akan buat research. Okay. Somehow untuk belajar DMB ni pun kadang-kadang ada yang buat produk macam belajar DKM dan DTP. Okay. So macam Daniel program apa? Kamu DKM. Okay, DKM. So DKM ni selalunya dia buat ni lah alat ataupun mesin. So boleh bincang lah dengan penyelidik kamu. Jangan tiba-tiba kamu belajar DKM, kamu buat projek pasal buat baju, tak boleh. Dia mesti berkaitan dengan kejuruteraan mekanikal, berkaitan dengan program yang kamu ambil. Okay, faham Daniel? Faham, Adakah? Puan. Alright. Okay, ada soalan lain nak tanya? Baik, tanya sekarang. Puan. Saya, Faris. Okay. Saya nak tanya Puan. Mm-mm. Kalau macam tadi kan Puan kata ada pelajar DMB yang buat mesin mesin juga kan Puan kan? Mm-mm. Tapi maksudnya kalau macam pelajar DMB ni yang Puan cakap more kepada research tu, maksudnya untuk kita orang yang DMB SEM ni just research banyak je ke terpulang pada SB juga? Kalau dia suruh buat barang ke apa? Dia macam ni tau, dia macam ni. Okay, you all orang bahan. Okay, contohnya you nak hasilkan komposit. Okay, you nak hasilkan campuran sekam padi dengan something yang lain. Okay, contoh So, itu adalah kajian. You buat satu kajian sekam padi campur dengan kulit tebu nak hasilkan satu komposit. So, you nak uji ketahanan you punya produk, you punya komposit tu tadi, you boleh hasilkan produk. Contohnya you hasilkan meja, you hasilkan rehal. Okay, you hasilkan marmar lantai tu kan, nak uji ketahanan dia. Itu satu contoh itu satu contoh. Okay, satu lagi contoh. Contohnya pelajar SEM lepas, dia buat meja boleh laras. Tapi meja tu dihasilkan dengan menggunakan bahan-bahan komposit yang baru dihasilkan. Tu pun boleh juga. Okay, dan sebenarnya itu bergantung kepada supervisor kamu juga. Sila bincang untuk pelajar DMP dia special sikit. Okay, so kamu kena bincang dengan kamu punya penyelia. Okay. Okay Faris Iskandar. Okay Puan, terima kasih Puan, saya dah faham. Faham ya? Alright. Okay, ada soalan lain? Okay, ada soalan lain? Ada lagi nak tanya? Puan,
Okey, Yoga, kalau okey. buku log tu kena Mm-mm. type ke atau kena tulis? Okey. Buku log ni, dia bergantung kepada supervisor kamu. Okey, kalau macam saya, okey, saya prefer kalau kamu, sebab dia dalam bentuk soft copy kan. Jadi kamu type everything dekat dalam tu lah. Kalau saya akan gunakan logbook tu, saya akan type saja dekat logbook tu. Tapi mungkin ada penyelia kamu yang nak ianya dicetak. Maka kamu perlu cetak dan kamu kena tulis tangan. Okey, itu semuanya bergantung kepada penyelia kamu, penyelia masing-masing. Okey? Okey Loga? Saya buat. Okay. Alright, okey. Okey, ada soalan lain? Okey, ikhlas. Okey. Dia nak tanya? Tak ada. Okey, yang lain? Okey, kalau tak ada soalan, saya anggap kamu semua faham. Okey, saya ulang sekali lagi berkaitan dengan assessment, okey, untuk projek 1 ni. Okey, ini okey. So, ini sangat penting, okey, logbook. Okey, perlu ditulis secara individu. Logbook mestilah berbeza di antara setiap individu. Okey, kemudian ada report. Okey, untuk penulisan report, kalau mengikut buku garis panduan yang ditetapkan oleh bahagian JPPKK, okey, report boleh ditulis sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Okey, tapi kalau saya prefer report kamu ditulis dalam bahasa Inggeris. Disebabkan oleh rujukan, kebanyakan rujukan engineering adalah di dalam bahasa Inggeris. Okay, saya prefer dalam bahasa Inggeris. Dan senang, rujukan kamu akan lebih banyak sekiranya kalau kamu tulis report kamu dalam bahasa Inggeris. Okay, dan penilaian seterusnya adalah presentation. Okay, yang akan berlangsung pada minggu yang ke-13. Presentation juga secara individu dan kamu tak boleh, walaupun kamu buat kerja secara berkumpulan, okey, tapi setiap orang dekat dalam kumpulan tu perlu tahu apa yang dibuat. Sebab panel ni dia macam, let's say lah pelajar A dia buat tentang reka bentuk. Dia mungkin akan tanya tentang reka bentuk kepada pelajar yang kedua. Okey, jadi satu kumpulan walaupun penilaian secara individu, setiap orang perlu tahu apa yang dibuat berkaitan dengan projek. Okey. Then saya ingatkan sekali lagi berkaitan dengan milestone dan catagan ini penting sebab ianya ada markah untuk milestone dan catagan. Okey, dan untuk syarat organisasi yang ini, sila tetapkan, sila kenal pasti setiap hari kumpulan siapa yang perlu buat reka bentuk, siapa yang perlu buat pemilihan bahan dan kos. Kenapa? Sebab benda ni perlu ada dinyatakan dekat dalam buku log. Okey. So tolong ingat benda-benda penting ni. Dan apa yang kamu dah buat semasa projek 1 akan berterusan, akan dibawa semasa kamu melaksanakan projek 2. Okey. So kalau ada soalan lain, saya buka untuk berapa minit terakhir ni. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya tamatkan taklimat projek 1 saya setakat ini. Sebarang pemakluman berkaitan dengan projek 1 saya akan sampaikan dari masa ke semasa dekat dalam grup Telegram. So tolong alert dengan maklumat yang disampaikan dekat dalam grup Telegram.
Okay, sebab kadang-kadang pelajar ni dia tak alert. Okay, apa yang ada dekat dalam Telegrams. Tapi saya suka guna Telegram. Okay, tolong alert apa-apa dekat dalam tu. Okay, so sebelum saya tamatkan taklimat saya pada petang ni, okay, boleh tak semua kita onkan kamera untuk bukti kehadiran kamu? Okay, kita nak ambil gambar, saya nak screenshot sikit. Full seorang dia buka kamera, orang lain tak nak buka. Tolong jangan siapa-siapa pin, boleh tak? Jangan main-main. Macam orang jakun pula. Nak pin-pin dekat Microsoft Team ni. Okey, semua dah. Kita ini je yang sanggup nak onkan kamera. Okey, kalau dah ready, okey, saya nak screenshot. Okey, berikan senyuman yang paling manis. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekejap. Okey, lagi sekali. Okey, satu lagi senyuman yang manis. Okey, 1, 2. Masih ada. Okey, 1, 2, 3. Okey, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir pada taklimat pada petang ni. Okey, semoga nanti saya akan sharekan slide, saya akan sharekan rakaman berkenaan dengan taklimat ni di Padlet. Okey, so kalau semua kalau tak ada apa-apa kita boleh bersurai. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Terima kasih Puan. Waalaikumsalam. Sama. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Sama. Terima kasih, Puan. Sama.